Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Selamat kembali bersama-sama kami di Apps Master Builder ya. So kita akan teruskan ya dengan Facebook Live kita pada hari ini, iaitu saya akan share bagaimana mobile apps boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk perniagaan ataupun sebagai passive income. Okey, sebenarnya saya nak masuk di sini. Saya boleh tengok kalau ada komen-komen. Okay. Alright, so we are here. Alright, so mobile apps tuan-tuan dan puan-puan, apa yang akan kami share dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini adalah yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh membina mobile apps tanpa perlu belajar programming. Tak perlu belajar programming. InsyaAllah kalau tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama kami, sila lihat Facebook Live dan juga YouTube saya yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat bagaimana mudahnya untuk membina aplikasi menggunakan sistem kami. Ianya ianya cepat, mudah dan jimat masa, pasti jimat kos. Kerana apa? Kita tidak perlu mengupah programmer, tuan-tuan dan puan. Okey, so sementara kita menunggu lagi rakan-rakan kita untuk join kita. Okey, alright. Okey, so saya rasa saya akan teruskan. Okey, baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Okey, alright, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, so saya nak alihkan sebentar. Okey, sebab sakit. Sebentar. Okey. Okey, so nama saya Kartina Abdul Ghani. Okey, saya seorang ibu kepada 5 orang anak. Anak saya yang tua berumur 22 tahun dan yang paling bongsu adalah 12 tahun. Okey, so sebelum membina aplikasi, tuan-tuan dan puan-puan, saya bekerja selama 20 tahun dengan sebuah syarikat swasta dan buat macam-macam lah, daripada construction, project management, tourism, agriculture dan 6 tahun terakhir bersama syarikat itu saya diamanahkan untuk menubuhkan sebuah syarikat, diberi sedikit share di dalam syarikat dan daripada syarikat RM1 kita manage tu dapat mengembangkannya sehingga mendapat grant daripada kerajaan untuk meneruskan perniagaan. Tapi kemudiannya saya terpaksa berhenti kerana saya seorang ibu, seperti saya sebutkan tadi, seorang ibu kepada 6 orang anak, dan maid saya pergi ke Indonesia dan tak dapat nak balik semula ke Malaysia. So saya mengambil keputusan untuk berhenti pada akhir tahun 2012 dan semenjak daripada tahun 2013 sehinggalah hari ini, mobile apps adalah perniagaan saya. Daripada saya belajar bagaimana nak create mobile apps sehinggalah saya mempunyai sistem saya sendiri dan dapat mengajar orang pula untuk membina apps dengan cara yang mudah. Masa saya mula membina apps ni pun, tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak kemahiran IT ni kurang lah. Setakat nak guna laptop biasa tu semua boleh lah, tapi nak buat coding dan semua memang, sebab saya latar belakang saya bukanlah latar belakang IT, tetapi mobile apps memberi saya kelebihan, iaitu mobile apps membolehkan saya terus bekerja dari rumah, menjaga anak saya. So saya teruskan sehinggalah saya mampu untuk melatih peserta-peserta baru, dan daripada hanya satu app saya telah publish lebih daripada 500 aplikasi, dan minat saya, passion saya adalah share mengenai peluang-peluang di dalam mobile app. So pada malam ini saya akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana tuan-tuan dan puan-puan boleh membina mobile apps, dan dengan mobile apps tu sama ada membantu perniagaan tuan-tuan dan puan-puan, mahu pun membina mobile apps sebagai pendapatan sampingan atau dengan kata mudah sebagai passive income.
So serba sedikit mengenai syarikat saya. Okey, kita adalah sebuah syarikat berpusat di Malaysia lah, dan kita build apps untuk perniagaan dan juga kita build apps untuk sebagai passive income, games, travel apps, greeting cards, photo frames dan sebagainya. So saya seorang daripada trainer di Malaysia, dan saya rasa saya the only one yang melatih peserta-peserta kita untuk membina aplikasi tanpa perlu pengetahuan coding. Tanpa perlu pengetahuan coding. So itu adalah sesuatu yang dapat membantu dan memberi peluang pada semua orang untuk membina aplikasi. So sistem yang saya ada sekarang ni, saya telah memiliki sistem platform saya sendiri yang mudah. Kita boleh publish ke 3 platform, 3 lokasi, iaitu lokasi yang pertama adalah ke Apple App Store, lokasi yang kedua adalah Android Store. Android Store ni tak semestinya hanya Google Play Developer Console, walaupun pasti Google Play Developer Console itulah yang terbesar di dunia dengan ramainya orang menggunanya dan downloadnya. Tetapi ada juga Android Store yang lain yang terima Android APK, iaitu seperti Amazon, seperti Huawei Store, seperti Apple Store, dan semua ini boleh juga tuan-tuan perempuan publish. Dan kemudian kita, Alhamdulillah, 2 bulan ini kita telah pun melancarkan PWA, Progressive Web App. Maknanya Progressive Web App ni kita buat app dulu, dan kemudian kita translate kan, maknanya kita bukanlah translate kan kita, dan kemudian naikkan PWA, tapi dia start dengan buat app. Tapi PWA ni tak ada dalam Apple, tak ada dalam Android. Tak apa, nanti saya terangkan. Okey, dan sebagai satu grup kita telah upload lebih daripada 6,000 aplikasi, dan juga kita mempunyai peserta-peserta kita telah download, bermakna aplikasi mereka mempunyai lebih daripada 2 juta download. Okey, so sekarang ni kita nak berceritakan tentang trend. Okey, saya nak alihkan sedikit ni ke sini. Alright. Okey, so kalau kita lihat trend mobile apps, tuan-tuan perempuan, semua kita memiliki smartphone. Semua kita memiliki smartphone, dan sebilang masa, tuan-tuan puan, kita ni tak payah nak apa, tak payahlah nak kata apa. Sebilang masa kita akan sentiasa smartphone kita akan sentiasa berada bersama-sama kita, dan kita pasti akan merasa tidak selesa kalau kita tak tahu mana smartphone kita. Kalau kita tertinggallah smartphone kita dekat pejabat lah, kita mesti nak pergi ambil balik, sebab kita tak akan merasa selesa. So smartphone ni, ampun maafnya, dah macam, kita ni tak mau cakap perkataan ni, tapi smartphone ni sebenarnya telah menguasai sebahagian daripada kehidupan kita. Kita memang tidak akan selesa kalau kita tidak memegang smartphone kita, ataupun kita tidak tahu di mana smartphone kita letak. Itu realiti, itu nyata. Kebanyakan, bukan semua orang, kebanyakannya. So di situ, tuan-tuan puan-puan, penggunaan smartphone ini makin meningkat, yang mana daripada mula-mula dulu bila smartphone dilancarkan, tuan-tuan puan, tahun 2007, iaitu iPhone adalah smartphone yang pertama dilancarkan. Dalam masa 50 hari mendapat 50 juta. Pada hari ini dah ada lebih daripada 3 bilion pengguna-pengguna smartphone, yang mana saya akan tunjukkan statistiknya sebentar lagi. So di mana di situ, tuan-tuan puan, kita haruslah mengambil peluang. Maksudnya mengambil peluang. Dengan semua orang tak boleh nak tinggal smartphone ni, kita patut ambil peluang untuk menjana pendapatan. So, kita teruskan. Alright, so kalau kita lihat statistik di sini, tuan-tuan dan puan, kita akan lihat bahawa statistik ini menunjukkan penggunaan mobile adalah lebih tinggi daripada penggunaan desktop maupun laptop. Kita pun tahu kita akan spend more time on mobile device. Dan kalau kita lihat statistik ini, tuan-tuan dan puan, ini adalah tahun 2019 ke 2023, dan ini adalah bilion, bermakna mobile phone users. Ini termasuk phone yang lama dan juga smartphone yang sekarang ni. So kalau ikutkan, diunjurkan pada tahun 2023 akan ada hampir 7.3 bilion mobile phone users. Dan kalau kita lihat statistik ni juga,
hampir 45% daripada pengguna mobile adalah pengguna smartphone. Adalah pengguna smartphone. So di sinilah tuan-tuan dan puan, kita mesti ambil peluang. Dah memang dah market is already in your hand. Dah ada kat tangan kita tuan-tuan dan puan. Apa yang perlu kita lakukan adalah hanya publish mobile app. Alright. So kita teruskan. Okay. So saya nak ceritakan sedikit pada tuan-tuan dan puan masa depan tu. Sekarang kita ada 3.5 smartphone users. Kalau kita lihat di sini, Google berancang untuk memberi free internet service kepada rakyat yang miskin. Okey, sebelum tu kita olah balik, kita tengok balik. Okay, apakah itu pendapatan utama Google? Apa itu pendapatan utama Google, tuan-tuan dan puan? Okey, pasti tuan-tuan dan puan pun tahu pendapatan utama Google adalah iklan. Okey, pendapatan utama Google adalah iklan. So Google nak dapat lebih ramai lagi orang. Sebab apa? Orang yang berkemampuan pastilah InsyaAllah dia akan beli. Itu memang target iklan. Tapi orang yang tak ada duit ni pun, selagi iklan tu ditunjukkan tuan-tuan dan puan-puan, selagi dia baca, selagi dia tengok, walaupun dia tak beli, pendapatan kepada Google. So di situlah dia nak ramai lagi orang menggunakan smartphone. Okey. So sekarang ni dia dah lancarkan 180 satelit. 180 satelit, okey, untuk memastikan lebih ramai lagi orang mendapat internet akses. Namun pun begitu, Google dah tak buat ni. Bagi mereka pun ianya terlalu mahal. Okey, so Google teruskan juga program ini sebagai CSR mereka. Dia menggunakan balloon. Okey, seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat pada slide tersebut. Okey, so inilah rupanya balloon tersebut. Dan kalau kita lihat kali terakhir, dia pergi kat negara-negara yang miskin lah, Kenya lah, Afrika lah, di sebagainya. Okey, so yang penting kat sini ni tuan-tuan puan, yang saya nak share dengan tuan-tuan puan-puan seterusnya adalah ini. Okey, siapa own SpaceX? Ya, SpaceX ni siapa own? Semua orang tahulah SpaceX ni, syarikat ni dimiliki oleh Elon Musk. Kalau kita lihat statement di hadapan ini, Elon Musk ingin membawa internet service yang lebih baik bukan saja kepada 3 bilion manusia yang telah pun menggunakan smartphone, tetapi mereka yang tiada ataupun internet dia low. Alright, so di sini kita boleh lihat bahawa mereka telah approve nak hantar 7,000 satelit ke orbit. Nanti penuh lah nanti kita orbit kita dengan satelit-satelit untuk internet service. Dan di sini juga kita boleh lihat, okey, dia dah lancarkan tuan-tuan dan puan. Okey, dah kalau tak silap saya dah lebih daripada 200 satelit telah pun dilancarkan. Kemungkinan sekarang dah 300 400, nanti saya cek, saya pun kurang pasti. Tapi dah banyaklah tuan-tuan dan puan, kerana target mereka adalah 7,000 satelit. Banyak tuan-tuan dan puan. Okey, untuk kita ni apa kesannya tuan-tuan dan puan? Untuk kita ni bermakna lebih ramai orang akan boleh dapat internet akses. Dekat atas gunung ke, dekat laut ke, dekat dalam hutan ke, pasti kat kawasan bandar semua dapatlah internet service. So bermakna communication di dalam dunia ni akan betul-betul berubah. Okey. Tapi sebahagian daripada kita mungkin berkata, tak boleh ke Elon Musk ni continue? Tapi tuan-tuan puan, surat khabar semalam ke 2 hari lepas, Elon Musk sekarang adalah orang yang terkaya di dunia. Dah potong naik Amazon dah. Tapi ini yang saya nak ceritakan. Okey, Amazon. Okey, sebahagian orang berkata, Elon Musk mungkinlah dia takkan teruskan. Okey, tapi kita lihat dah ada orang lain pun
terlibat di dalam, berminat di dalam meletakkan satelit sebagai internet service. Okey, so kita lihat di sini Amazon pun dah masuk, okey, dan Amazon nak lancarkan lebih daripada 3,000 satelit. Dulu masa Elon Musk nak lancarkan tuan-tuan puan pun sama juga. Dia nak lancarkan dalam 2000, dalam kalau tak salah saya mula-mula lah dalam 2500. Akhirnya 7000. Amazon ni baru lagi. Kemungkinan dia akan ni. Tapi mengapa saya ceritakan kepada tuan-tuan puan ni? Bermakna the world will change, tuan-tuan puan. Kita tak nak the world will change. Ini adalah satellite, okey? Bermakna borderless world will really happen. Okey, dan the world will definitely change. Tapi untuk kita ni tak payahlah nak kisah besar-besar sangat, tuan-tuan puan. Bermakna lebih ramai orang lagi boleh download aplikasi kita. Yang penting kita kena create, bantu sebagai salah satu channel perniagaan kita. Kalau perniagaan kita ada berniaga, salah satu lagi juga untuk mendapat passive income. Pada orang berniaga pun boleh dapat passive income, pada orang yang tak bekerja pun boleh dapat passive income. Alright. Okay, kita teruskan. Okay, so sekarang ni saya nak ceritakan kepada tuan-tuan perempuan, alright, mobile website dan mobile apps. Kalau kita lihat statistik di hadapan ni tuan-tuan perempuan, user wants mobile app, not mobile website. Okey, sebelum tu mari kita berbincang apa tu mobile app, apa tu mobile website. Okey, sebentar saya nak refreshkan page ni sekejap. Saya nak tengok komen, kalau ada sesiapa ada bagi komen. Okey, so apa tu mobile web, tuan-tuan dan puan? Okey, mobile web is ni apa saja yang ada di smartphone kita ni, inilah dia dinamakan adalah mobile apps. Okey, apa itu mobile website? Mobile website adalah website. Okey, bermakna kita boleh buka melalui mobile device kita. Di sini smartphone kita. Tapi macam mana kita nak buka mobile website? Okey, kita nak buka mobile website, kita kena pergi, Chrome. Kita masuk Chrome. Lepas tu kita kena type lagi. Kita kena type kita punya domain name. Lepas tu kita masuk. Okey. Tapi kalau app kan banyak step dia. Kalau app masa peringkat awal tu je, masa mula-mula je tu. Masa mula-mula kita akan download tu ambil masa sikit, tapi lepas kita dah download, satu klik saja kita dah masuk dah ke dalam, betul, ke dalam app kita, maklumat apa kita nak cari dan sebagainya. Itu sebab, mobile app lebih mudah, tuan-tuan dan puan. Okey, mobile app lebih mudah. Okey, kita teruskan. Okey, so di sini kita lihat 85% lebih prefer apps dibandingkan dengan mobile website. Dan kalau kita tengok statistik yang ini pula, yang hijau apps, yang biru adalah mobile web, smartphone, tablet, kiri smartphone, kanan tablet, rata-rata perempuan dan lelaki semuanya prefer app. So tuan-tuan perempuan, kalau macam tu memanglah, okey, kalau tuan-tuan perempuan berniaga, okey, bukan website tak penting, website penting, okey, Facebook penting, okey, tetapi salah satu channel perniagaan tuan-tuan perempuan patut juga dijana melalui mobile app. Saya ada dulu seorang peserta menyertai program saya. Dia dah ada website. Okey, dia buat dropship punya bisnes. Kita tengok dia punya website je, wah, dah memang hebat, cantik dah. Betul, saya tanya dia. Dia orang Nigeria sebenarnya, dia belajar di sini. Saya tanya dia, kata, mengapa datang latihan saya? Tanya bahasa Inggeris lah, tuan-tuan, saya ahli bahasa. Kata, kenapa datang latihan saya? Kata, dah ada website ni, bagus dah ni. Lepas tu dia punya jawapan ni yang saya nak share dengan tuan-tuan perempuan. Okey, jawapan ni yang penting ni. Dia kata, Katina, okey, kebanyakan pelanggan dia yang membeli barangan daripada dia ataupun mereka yang baru mengenali dia selalu tanya dia, macam mana nak download, dekat mana nak download.
mobile website, dia kata Katina tak boleh nak download, kena pakai browser. So itu je. So dia kata ni, so itulah pentingnya kena ada app. Alright. So kalau kita lihat digital marketing tool, okay, sebentar ya teman-teman. Okay, digital marketing tool, okay, alright, digital marketing tool, kalau kita lihat di sini, radio bila dia introduce ambil masa 30 dapat 50 million users. Television ambil masa 13 tahun untuk dapat 50 juta users. Internet 4 tahun. Facebook 3 tahun setengah. Apps Draw Something ni adalah app yang ada di dalam iPhone yang pertama dilancarkan. Hanya 50 hari ada 50 million users. Pada hari ni dah hampir 3.5 billion users yang merupakan hampir 45% masyarakat dunia. Ya, so di sini tuan-tuan puan-puan, ya, pentingnya apps untuk perniagaan ataupun kita boleh gunakan untuk pendapatan sampingan. Okey, so di sini tuan-tuan puan-puan, saya nak ceritakan pada tuan-tuan puan-puan bagaimana ya developers ataupun owners of app monetize. Okey, mana mereka membina aplikasi itu untuk tujuan apa dan bagaimana mereka monetize daripada apps tersebut. Okey, pertama adalah okey, developers ataupun owners okey membina apps sebagai startup business. Okey, sebentar saya akan tunjukkan yang kedua dulu. Okey, yang kedua adalah developers ataupun owners membina apps untuk perniagaan. Okey, apa perbezaan antara nombor 1 dan nombor 2 ni tuan-tuan? Ada perbezaannya. Kebanyakannya kita, okey, macam saya trainer. Okey, saya trainer, saya bina apps untuk my training program. Saya juga ada platform, iaitu platform untuk membina apps dengan cara mudah tanpa coding. Saya bina apps untuk promote sistem saya supaya mudah orang nak guna. Okey, tapi nombor 1 ni ada sedikit perbezaan. Okey, ada sedikit perbezaan. Ini adalah bina apps sebagai startup business ni. Okey, semua pun startup kalau kita buat ni, tapi saya ada perbezaan di sini, ada 2. Okey, bermakna yang pertama tu mereka membina apps dengan tujuan nak jual je tuan-tuan puan. Tujuan dia adalah untuk jual. Bermakna dia tak akan pegang perniagaan tu sampailah ke anak cucu. Okay? Kebanyakan kita ni buat perniagaan, kita ada produk lah, kita ada ni lah, glove lah, macam-macam lah. Hajat kita nak bina perniagaan dan kita nak teruskan. Nanti kan anak-anak kita, cucu kita ke apa ke akan take over. Kalau tidak pun kita akan still pegang majority shareholding dan sebagainya. Okay? Ataupun kita upah orang untuk teruskan perniagaan kita. Tapi yang satu ni, mereka memang bina apps dengan tujuan nak jual. Tak ada nak simpan. Bila apps tu capai satu maturity. Contoh. Okey, apa contoh saya nak bagi? Okey. WhatsApp. WhatsApp. Siapa own WhatsApp sekarang? Ya, betul, Facebook. Berapa beli? 19 bilion tuan-tuan. Ya. WhatsApp dibina oleh 2 orang software programmer dan dijual. Okey, semalam Elon Musk cadangkan adalah WhatsApp dengan Facebook ni kan, dia ada suruh apa? Ada satu lagi messenger app. Siapa ingat tu? Messenger app yang Elon Musk cadangkan untuk guna. Okey. Yang cadangkan dia line tak berapa clear, yang mungkin internet service lah. Okey. Yang Elon Musk cadangkan tu, software programmer yang create tu sebenarnya is orang yang create WhatsApp dia tuan-tuan. Kita tengok nanti. Saya pasti ianya akan dijual juga. Okey, tapi tak apa. Alright. So, okay. Sampel kedua, Waze. Waze juga adalah satu grup kawan-kawan, dia bina apps tersebut. Selepas saya rasa 3-4 tahun telah dijual kepada Google Map. Clash of Clans pun dah dijual. Candy Crush Saga pun telah dijual. Snapchat pun telah dijual. So banyak lagi tuan-tuan, banyak lagi tuan-tuan boleh dalam internet. Okey, so itu dia. So pertama dalam startup bisnes ni, mana dia bina apps dengan tujuan untuk dijual. Okey, dia ada lagi yang kedua. Yang kedua ni,
orang ni bina apps ni, syarikat ni bina apps ni, tapi dia hanya provide service. Dia tak terlibat dalam perniagaan tu secara khusus. Contohnya Uber, kemudian diikuti oleh Grab, Gojek dan macam-macam dia. Okey, dia hanya provide apps untuk membolehkan driver untuk match dengan penumpang. Dia tak ada own kereta, dia tak ada. So usahawan ataupun entrepreneur ataupun developer yang membina aplikasi tersebut tu, dia tak terlibat dalam perniagaan yang ada dalam app tu secara langsung, tapi dia provide service. Dan di sini tuan-tuan dan puan-puan, membolehkan semua kita yang ada idea boleh terlibat dengan membina aplikasi. Dan tak, kita mesti menjalankan perniagaan tersebut, yang mana kita selalunya kat nombor 2 ni. Saya nak jadi cetusan je kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mobile apps, smartphone teknologi membolehkan perniagaan sebegini dilancarkan. Makna kita tak payah sibuk-sibuk nak buka perniagaan tu. Kita hanya memastikan ianya berjalan. Internet line ni tak berapa bagus ya tuan-tuan dan puan. Okey, sebentar. Okey, kita try teruskan dulu. Okey, dan seterusnya adalah kita bina games. Okey, kita bina games atau app yang bukan bisnes untuk menjana pendapatan pasif. Okey, mu semua tengok internet semua okey tak? Okey, kita bina games atau app yang bukan bisnes untuk menjana pendapatan pasif. Okey, apa maksudnya di sini ya tuan-tuan dan puan-puan? Makna kita bina macam travel app, macam app apa dia games, kita bina apps macam photo frames, sticker apps, okey, travel apps, information apps, dan kita jana pendapatan melalui pendapatan pasif. Makna di sini kita bubuh iklan. App ni adalah app cuma, tapi kita bubuh iklan, ya. Okey. Okey, yang keempat adalah app ni app berbayar. Nak guna app ni kena download dan kena bayar. Kalau tak bayar, tak boleh guna aplikasi ni tuan-tuan dan puan-puan. Ini bermakna dianya adalah kita menjana pendapatan setiap kali orang download. Lepas tu ada juga app ni percuma. Dia percuma, tapi nanti bila orang download, nanti dia jana pendapatan pay in app. Ini kebanyakan ni macam game lah. Game dia percuma. Kadang ada dia bubuh iklan dulu, kemudian kalau start beli dia tak bubuh iklan, ataupun dari awal dia tak ada bubuh iklan, tapi kemudian dia akan charge, nak beli coin lah, nak beli ni lah dan sebagainya. Okay, alright. Seterusnya kita bina apps untuk pelanggan. Sebab ramai orang nak apps tuan-tuan, tapi apa masalahnya? Tak cukup programmer. Disebabkan tu harga terlalu tinggi. Tapi kebanyakan orang dia nak buat apps, sebenarnya apps yang simple-simple je. So tuan-tuan puan-puan, walaupun tidak tahu bagaimana nak membina app, tuan-tuan puan-puan boleh bina app yang simple-simple ni dan jana pendapatan yang hebat. Okey, so kita teruskan. Okay, so ini saya nak tunjukkan all rules no longer apply, because kan teknologi smartphone ini disebabkan apps, tuan-tuan puan-puan, all rules no longer apply. Bermakna di sini kita tak payah nak bina perniagaan tu sendiri, kita tak payah nak keluarkan modal untuk perniagaan tu sendiri, kita buat app je. So contohnya, okay, Uber adalah syarikat transportasi yang terbesar di dunia, tapi tak ada satu kereta pun. Facebook adalah syarikat media yang terbesar di dunia, tapi tak ada konten pun. Kita lah buat konten. Macam saya buat Facebook live tahun apa sekarang ni tuan-tuan puan. So apa yang tuan-tuan puan lihat? Konten saya. Tuan-tuan puan tiap-tiap hari masukkan konten. Facebook tak ada apa konten tuan-tuan puan, dia hanya provide platform. Okey, Alibaba, most valuable retailer, tapi dia tak ada inventory pun, dia tak ada pegang satu stok pun. Airbnb, largest
accommodation provider, tempat tinggal untuk ni, tapi tak ada pun property dia pegang. Skype, largest video conference, teleconference di dunia, tapi tak ada telco infrastructure. Dia tak perlu pun any telco infrastructure. Alright. Okay, so kita teruskan. Okay, ni contoh yang saya tunjukkan tadi tu. WhatsApp dijual dengan harga 19 bilion tuan-tuan dan puan. Facebook sanggup beli 19 bilion. Ini bilion USD ya tuan-tuan dan puan. Mengapa? Persoalannya mengapa? Sebab database. Tuan-tuan puan kena ingat ya, database kita tak boleh jual. Tapi kita boleh jual app tu dengan database tu, yang menyebabkan itulah value dia. Bila dah berpuluh juta, beratus juta, berbilion orang menggunakan aplikasi tersebut, value app tu akan tinggi disebabkan database tersebut, dan ada syarikat akan sanggup nak beli. Okey, teruskan. Candy Crush Saga juga dibeli 5.9 bilion. Ni Clash of Clans 8.9 bilion. Ini ada investor dari China yang beli. Okey. Instagram pun dibeli oleh Facebook, tapi dia beli pada harga 1 bilion. Ada orang kata, apa ni Instagram ni 1 bilion je, WhatsApp 12 bilion. Tapi beza dia, yang WhatsApp ni dia jual habis dengan equity, dia tak pegang dah tuan-tuan. Tapi Insta ni owner asal tu masih pegang sedikit equity. Itu sebab harga dia tidaklah semahal. Alright. Dan kemudian Waze juga Google Map beli pada 1.3 bilion. Alright. Okey, kita teruskan. Okey, apa tu potensi pendapatan melalui mobile apps? Maknanya kita bina app, apa potensi pendapatan melalui mobile apps? Okey, yang pertama adalah pasti pada kita yang ada services, pada kita yang ada jual produk, pada kita yang ada macam-macam lah perniagaan, training lah, barang lah, apa saja. Okey, kadang-kadang video aja lah, bercakap lah apa. Maknanya ada berlaku jual beli saja, ini jumlahnya. Okey, kalau kita lihat ni, unjuran ni, ianya berlaku satu peningkatan yang amat tinggi. Ini adalah mobile app revenue itu tuan-tuan. Bermakna revenue daripada tahun 2014 dan dianggarkan daripada tahun sehingga ke tahun 2023 adalah dianggarkan tahun 2023 hampir 1 trilion pendapatan jual beli di dalam mobile app. So tuan-tuan, ini bukan website ya tuan-tuan. Kalau website adalah ianya mobile website, okey, ataupun mobile web. Okey, ini mobile app. So kalau tuan-tuan perempuan tidak memiliki app, jual melalui Facebook, jual melalui website, ini tak termasuk pendapatan tuan-tuan perempuan. Dan masa saya dengar beberapa tahun lalu, pengurusi ada satu tempat ni, Madec, okey, dia cakap, okey, mobile apps is the fastest growing income in the industry. So dia mencadangkan kepada semua orang, binalah apps. Kalau tidak, rugi satu peluang potensi pendapatan yang tinggi. Okey, so kita teruskan. Okey, itu pendapatan pertama. Pendapatan pertama tu perniagaan kita lah, jual belilah. Okey, pendapatan kedua ni berpotensi ni orang yang tidak ada perniagaan. So bagaimana kita nak bina apps untuk menjana pendapatan? Kita dapat pendapatan daripada iklan. Okey, WhatsApp pun ada iklan, YouTube pun ada iklan, mobile app pun kita boleh bubuh iklan juga tuan-tuan dan puan. Mobile app pun kita boleh bubuh iklan. So di sini akan ditunjukkan berapa jumlah duit
syarikat-syarikat sanggup bayar untuk ada iklan di dalam mobile app. So kalau kita lihat di sini, dianggarkan tahun 2022 hampir 250 bilion tuan-tuan dan puan pendapatan iklan. So bermakna kita ni kalau dapat $10 satu hari pun dah cukup hebat dah. $100 satu hari pun cukup hebat. Dapat $100,000 satu hari tu lagilah kita lagi suka kan tuan-tuan dan puan. Bermakna apa yang saya nak share tu duit tu banyak tuan-tuan dan puan. Okey, yang penting kita hanya perlu bina apps, masukkan iklan, orang download app kita, guna app kita, dia klik ke, dia view ke, kita akan dapat pendapatan. Dan bagusnya smartphone ni, dia nak klik, accident klik tu, dia sebenarnya nak tutup. Kita ni kan mana ada suka nak tengok iklan keluar, kita marah ni, iklan ni apa ni, kita nak tutup. Tapi bila kita nak tutup, terbuka pula iklan tu. Dah pendapatan dah kat orang yang bina apps tu. Okey, lepas tu kita marah ni, tapi kita beli ke tidak tuan-tuan puan? Tidak juga kan. Kita marah tapi kita ambil kan sebab dia free. So disebabkan itu tuan-tuan puan-puan, peluang menjana pendapatan daripada pendapatan iklan di mobile app tu amat besar. Okey, ada juga cakap kat saya, Facebook, YouTube pun boleh dapat banyak. Betul, saya pun buat YouTube tuan-tuan puan. Okey, alright. Tapi YouTube ni bezanya, okey, kita ni kalau orang yang menjana pendapatan passive ni, kita nak maximize income kita tuan-tuan puan. Takkan nak satu tempat aja. Okey, tapi perbezaan dia, okey, YouTube ni hanya sekarang ni kita nak kena ada 1000 subscriber. Belum lagi, dah dapat 1000 subscriber tak tentu lagi tuan-tuan puan. Boleh bubuh iklan lagi, kena ada 4000 hours. Dah ada orang tengok kita punya video, baru kita boleh bubuh iklan yang pertama. Mobile apps ni tuan-tuan puan, kita publish je, Google approve je iklan kita, terus dah boleh jana pendapatan dah. Itu perbezaannya. So dia lebih mudah. So kalau siapa yang ada passive income, nak menjana passive income tu, kita maximize lah. Buat je, dua-dua pun buat. Okay, alright. Okay, so kita teruskan. Okay, bagaimana cara dibayarnya iklan tu ya tuan-tuan puan. Okay, iklan ni ada banyak. Ada saya rasa dalam lingkungan 15 ke 20 syarikat yang kita boleh beli iklan. Tapi yang besarnya yang ni lah. Ada banyak lagi. Okey, yang paling besar Google AdMob. Google AdMob dia ada dua cara dia bayar. Satu cara pay per click. Selalunya iklan yang full page tu. Iklan yang full page tu adalah pay per click. Selalu kan kita nampak banner je kan, kat bawah ataupun kat atas kan. Kalau banner ni, ada kemungkinan dia kena klik, ada kemungkinan view je, tengok je. Kadang tak tengok pun tuan-tuan puan. Tapi sebab iklan tu ada kat situ, kita owner aplikasi tu menjana pendapatan. Ini adalah selalunya iklan-iklan yang dia nak pergi ke subconscious mind. Kalau tuan-tuan puan lihat iklan KFC lah, iklan McDonald lah, inilah, tu selalu semuanya kebanyakan adalah iklan pay per view. Supaya nanti orang bila ingat je burger, ingat McDonald. Padahal Ramly burger lagi sedap tuan-tuan puan, tapi Ramly burger tak buat iklan. Okey, ingat je ayam, ingat KFC. Kan? So itu semua adalah kebanyakannya dia nak pergi kat subconscious mind manusia. So dia pay per view. Tapi yang pentingnya pada kita yang bina apps tu, orang tengok ke tak tengok ke, app tu iklan tu keluar, kita menjana pendapatan. Kemudian RefMob. Okey, RefMob ni adalah download free game. Download free game, so makna bila pengguna klik belum dapat duit, pengguna pergi Play Store belum dapat duit, pengguna tu install aplikasi tersebut di dalam smartphone dia, kita dapat jana pendapatan. Alright. Padahal dia free game je kan tuan-tuan puan. Macam mana pula dia bagi kita duit? Sebenarnya sebab dia kat dalam tu kemudiannya ada pay in app tuan-tuan puan. Tak ada benda yang percuma tuan-tuan puan. Akan dia menjana pendapatan. Lepas tu ada Apple AI. Apple AI ni kebanyakan adalah pay per view. Tapi Apple pun sekarang dah tak ada dalam iklan dah. Tu sebab dalam iPhone, Apple iPad, kita boleh bubuh Google. Sebab dia tidak, orang kata, melanggar, makna tidak ada konflik dengan perniagaan Apple. Okey, kita teruskan. Okey, bagaimana cara membina aplikasi ni tuan-tuan puan? Saya nak ceritakan pada tuan-tuan puan. Okey, dia ada dua cara. Okey, cara yang pertama adalah software platform. Okey, software platform. Cara yang kedua adalah server platform. Okey,
Yang sistem yang saya ada, yang saya nak share pada tuan-tuan puan-puan, yang mana tuan-tuan puan boleh bina tanpa perlu pengetahuan coding, adalah server platform. Okay? Dan bukan Katina Abdul Ghani je ada server platform. Ada juga syarikat-syarikat lain yang memiliki server platform. Tapi kalau dari Malaysia lah, kalau dari Malaysia ni, saya rasa hanya saya kot. Okay? Sebab yang lain tu kebanyakan adalah white label. Maknanya dia menyewa sistem platform yang lain. Macam saya dah beli sistem tersebut dan saya tambah baik, saya tambah, saya custom made. Dan sebab tu kita ada banyak feature pages. Masa mula-mula beli tuan-tuan puan, hanya 10 layout, 20 feature pages. Sekarang kita ada lebih daripada 80 layout, kita ada lebih daripada 100 feature, dan kita continue to update dan upgrade. Tapi saya nak ceritakan pada tuan-tuan puan ni, apa perbezaan bina melalui software, bina melalui server. Okey, yang pertama adalah software platform confirm pasti memerlukan kod. Okey, memerlukan kod. Ada juga yang software platform dia dah buat mudah dah. Dia dah buat mudahnya, tapi masih lagi perlu kod. Okey. Dan disebabkan itu hanya programmers ataupun kita kena belajar programming lah. Baru kita boleh guna software ni. Saya pernah attend tuan-tuan. Saya bukan nak cakap apa, saya pernah attend. Saya pernah attend kelas Xcode, okey, 7 hari bina apps untuk dengan menggunakan Xcode. Satu lagi Android. Masa dulu pakai saya pun dah tak ingat dah sebab dah lama dulu. Okey. Bukan Android Studio. Sebelum daripada Android Studio. Aduh, apa pula tak ingat ni. Okey, tak apa. So saya attend 7 hari. Hari ke-7 tak publish tuan-tuan puan sebab dia ajar My World. Dia ajar My World saja. Mana nak siap. Okey. Alright. So hanya programmer saja. Kalau kita nak belajar payah. Okey, bukan tak boleh tuan-tuan puan, boleh tapi payah sedikit. Tetapi bagusnya software ni majority free. Okey, majority free. Dan kemudian tuan-tuan puan boleh bina lah apa saja yang tuan-tuan puan nak buat. Sebab kita start macam kita ada painting lah. Kita ada painting, canvas, kita boleh buatlah apa yang kita suka berdasarkan ni. Sebab dia kosong, kita perlu bubuh kod, dan majority pun free. Okey. Okey, itu cara nak ni. Okey, tapi kita nak buatnya payah tuan-tuan puan sebab kita bukan programmer. Lepas tu software platform ni lagi satu kena sentiasa update. Itu sebab software platform ni selalunya dia buat beta test dulu. Dia akan test banyak kali sampailah app tu perfect atau hampir perfect. Maknanya dah minor changes, maknanya dah kira dah hampir siap lah, betul-betul complete, baru dia publish. Sebab nanti kalau dia nak update, nanti kan dia leceh sedikit. Dia leceh sedikit. Tapi programmer pun ada jugalah macam push notification dia buat dalam cloud supaya yang itu boleh sync, boleh hantar terus. Tapi kebanyakan rangka tu perlu update. Okey, dan disebabkan kita bukan programmer tuan-tuan dan puan, kita amat bergantung kepada third party. Nak hantar push notification, nak buat perubahan, kita memerlukan programmer untuk membantu kita ataupun third party. Okey, tapi server platform ni tuan-tuan dan puan tak perlu programming at all. Okey, tak perlu programming at all. Menyebabkan semua kita boleh bina apps. Semua kita boleh bina app, tapi kita perlu kreatif saja. Kalau nak bina simple-simple app tu tak ada masalah. Tapi kalau kita ada benda yang kita nak, macam nak buat e-hailing, tak ada programming, tapi kena kreatif sikit je lah. Itu saja. Tapi semua kita boleh bina apps tanpa perlu pengetahuan coding. Okey, so kosnya rendah dan jimat masa sekejap. So tuan-tuan puan lihat YouTube video saya yang lalu, tuan-tuan puan lihat Facebook live saya yang lalu, yang mana saya tunjuk commerce app kita boleh siap dalam masa, saya tunjuk tu yang basic punya dalam masa 30 minit dah siap dah. Tapi gambar apa semua kena buat lah. Tapi kalau buat dengan gambar apa semua, mungkin akan ambil masa kita 2 jam lah. Siap. E-hailing app 2 jam boleh siap. Okey, e-card kita boleh siap dalam masa 30 minit. Tapi nak gambar tu nanti akan ambil masa. Okey, tapi maksudnya jimat masa, kosnya pun rendah. Kosnya pun rendah. Okey, sebab kita hanya perlu subscribe saja pada sistem. Okey, seterusnya ianya auto sync. Apa saja, sebab dia online base, sebab dia server base, dia ada hosting je. Okey, so disebabkan tu nanti dia apa saja perubahan kita buat, dia akan terus sync pada app yang alive, pada app yang alive. So di sini memudahkan pembinaan aplikasi tu, tak payah nak tunggu sampai perfect. Kita boleh
publish je. Tak usahlah tak siap langsung tuan-tuan dan puan. 80% dah siap, okey, kita publish. Sebab apa? Masa kita memula publish tu, kita baru masuk dalam Google Play Store punya algorithm. So sambil-sambil kita test, sambil-sambil kita share dengan rakan-rakan kerja kita, sambil-sambil kita share dengan rakan-rakan kita tu, Google algorithm dalam Play Store tu dah mula bekerja. Lepas tu kita pun asyik nak tukar lagi, ubah lagi. So by the time app kita ready dah tuan-tuan dan puan, Google algorithm dah capture. So itu yang kita mempercepatkan lagi app kita naik ranking, ya. Tapi subjek keyword mesti pilihlah yang bagus tuan-tuan dan puan. Tapi itu semua kita kan ajar. Alright. So seterusnya tadi, itu yang menyebabkan kita boleh test live, tak perlu update sebab dia akan auto sync, okey, dan underline boss. Tak ada kita bergantung kepada third party. Okey, so apa yang software platform buat, apa yang server platform buat, dia akan membina file yang dinamakan APK atau binary file yang kita tak boleh buka pakai laptop kita tuan-tuan dan puan. Tapi kita hantar ke Play Store, App Store, baru dia orang boleh download. Ataupun kita test, kita kena letak kat dalam smartphone kita test. Dan dengan itulah kita akan pergi publishing ke Play Store, App Store, Amazon, AppToy dan many store out there. Terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, cost. Okey, software mahal tuan-tuan dan puan, 10,000 ke atas baru boleh cakap nak upah programmer nak buat ni. Okay, kalau server platform is only the subscription of the server. Lepas tu adalah pembayaran access lah, apa semua tu masa mula-mula nak masuk. Tapi kemudian bayaran tahunannya hanyalah subscription. Subscription dia bermula daripada $37 sampailah tengok pada jumlah aplikasi yang kita nak. So kos yang rendah tuan-tuan dan puan. Tapi saya nak ceritakan satu example ni tuan-tuan puan supaya tuan-tuan puan faham. Alright. Okey. Nak bina apps ni, kita bagi contoh kereta lah. Macam kita beli kereta lah. Kita sekarang beli kereta Toyota. Okay, kita beli kereta Toyota. Kereta Toyota ni, ataupun okeylah, pesalah Toyota pun ni Katina ni, beli kereta Proton. Okey, Proton pun banyak canggih-canggih sekarang. X70, okey, X50 ada. Kita beli Proton. Dan kita upgrade dia. Okey, kita boleh upgrade dia. Wah, nak gah macam Ferrari, macam Merc ataupun Beamer. Tapi tuan-tuan dan puan, kita tak boleh upgrade Proton tu untuk jadi Ferrari dengan Lamborghini. Tak mungkin boleh. Breakdown kereta tu. Okey, itu sebab dalam perumpamaan membina aplikasi ni tuan-tuan dan puan, kalau nak app Lamborghini Ferrari, kena beli Lamborghini Ferrari. Dan di sinilah programmers akan memainkan peranan. Okey, tetapi platform kita membantu. Bukan semua orang boleh. Kita pun selalu beli kereta, kita beli ke Ferrari, Lamborghini terus tuan-tuan dan puan. Kalau kita beli kereta pun tak tahu nak bawa lagi, asyik langgar je lah baru dapat lesen. Tak boleh kan. Kita mesti beli kereta Proton dulu, lepas tu kita naik beli Toyota, betul kita pergi beli Ferrari, Lamborghini. Itulah di sini ni sistem kami membantu tuan-tuan dan puan untuk memulakan dengan kos yang rendah dan bangun bersama-sama dengan syarikat tuan-tuan dan puan. Upgrade dan kemudian mungkin sampai ke satu tahap dah tak boleh upgrade menggunakan sistem kita, tuan-tuan dan puan upahlah programmer. High end app. Okey, masa tu pun perniagaan kita dah ni. Saya ingat lagi ada seorang rakan ni. Dia memang orang IT, saya ingat lagi. Saya dengar dia punya presentation. Dia kata as an IT person, believe in ini, dia terus dia buat syarikat dia mesti ada app. Sebab app memang kita dah tak kata app penting. Tapi sebab perniagaan dia pun dia masih bangun kan, dia tak tahu app tu macam mana nak buat untuk bantu perniagaan dia. So akhirnya app tu yang dia bayar punya mahal tu perempuan terkubur lah sebab dia terpaksa beli, sebab dia tak kena so perniagaan ni. Dan kemudian sekarang ni baru dia bina apps sebab dia dah tahu dah exactly apa yang boleh app membantu perniagaan dia. Itulah tuan-tuan. Sistem platform kita akan bantu tuan-tuan that learning process. Ada sebagian peserta kita, dia dah okey dah, beres dah. Ada sebagian peserta kita, okey, then they go upgrade. Boleh. Alright, so okey kita teruskan. Okey, so mobile apps tuan-tuan dan puan boleh membantu untuk
menjana pendapatan, okey, untuk saving anak-anak sekolah. Sebab dia kalau pendapatan pasif ni tuan-tuan perempuan, dia adalah USD, ataupun pergi vacation, upgrade, honeymoon, apa sajalah tuan-tuan perempuan, So di sini mobile apps, apa yang saya nak tunjukkan bahawa mobile app mampu menjana pendapatan yang hebat. Okey, so sekarang kita pergi pada peringkat yang kedua. Saya nak tengok ada yang internet line tak apa bagus, Okey, tak apa, kita teruskan. Okey, so program yang kami anjurkan, yang tuan-tuan puan boleh join. Okey, yang pertama adalah kita ada AMB Toolkit. Okey, toolkit ni maksud semualah, toolkit semua dah disediakan pada tuan-tuan puan. Beli aja, terus start boleh bina apps. Tuan-tuan puan ikut video dia, hari yang pertama pun dah boleh bina apps dah. Okey, itu DIY. Nanti kan saya akan terangkan. Okey, yang kedua adalah webinar workshop. Bermakna sekarang tuan-tuan puan join kelas. Okey, bermakna saya akan guide tuan-tuan puan. Okey, mengapa kita ada dua program? Okey, ada dia nak buat sendiri, dia tak ada masa nak ikut kelas, dia ada macam, so kita bagi flexibility. Yang pertama DIY ni bermakna tuan-tuan puan ikut video dan manual, masa sendiri. Okey, yang kedua tu kita buat 2 hari, tuan-tuan puan ikut step by step, hari kedua kita dah publish. So ikut mana yang sesuai kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita bagi option. Okey, AMB Toolkit kita, okey, dia USD 47. Okey, apa yang kita beri pada tuan-tuan dan puan-puan adalah yang pertama, akses panjang hayat ke platform AMB kita. Okey, pembinaan tanpa limit. Tuan-tuan puan boleh bina seberapa banyak aplikasi yang tuan-tuan puan nak bina, test out dan sebagainya menggunakan Previewer. Hanya bila nak publish ke Google Play Store, masa itulah baru kena subscribe. Okey, tak publish lagi tak payah nak subscribe. Okey, dan kemudian kita bagi akses semua hidup ke dalam akademi kita. Maknanya di sinilah video kita, manual kita dan semua kita update mengikut perintah, tidak ada kos yang ekstra lagi dah. Okey, kemudian kita ada support, okey, bug ticket support kita. Kitanya bug ticket support kita melalui Telegram dan WhatsApp. Okey, melalui Telegram dan WhatsApp, yang mana tuan-tuan puan tanya situ dulu soalan. Lagi cepat kita nak bantu tuan-tuan puan. Dan kalau ianya memerlukan programmers kita membantu dan kita perlukan detail, itu nanti kena hantar pakai email. Dan kemudian kita ada Facebook support. Okey, kemudian kita ada webinar percuma. Kita ada webinar percuma bi-weekly, 2 kali sebulan. So tuan-tuan perempuan kita bantu tuan-tuan kadang sebab mungkin masa tuan-tuan bina tu ada masalah ke, ataupun tuan-tuan perempuan ada idea tak tahu nak guna feature pages mana, masuk webinar support. Sebab kita guna Zoom, sebab kalau ada masalah ke apa, saya boleh masuk ke laptop tuan-tuan perempuan. Okey, dan kemudian kita ada bonus. Kita ada, ini yang buatkan kita boleh, tuan-tuan perempuan boleh bina apps dengan cara cepat. Kita ada sampel aplikasi, kita bagi 10. Ada wallpaper, ada directory app, ada travel app, ada e-card app, ada few things. So tuan-tuan perempuan boleh start ikut je video tu. Okey, bonus kedua adalah ada orang ni, kalau tuan-tuan perempuan ada perniagaan, mudah. Ada orang ni dia nak tahu apa jenis app yang patut dibina, yang boleh menjana pendapatan. So kita tunjukkan kat tuan-tuan perempuan macam mana nak buat research. Okey, seterusnya adalah nak buat description ni. App ni kan nak publish kat Google Play Store, nak publish kat Apple App Store ni, kena buat description tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan bila download aplikasi, baca tak description? Tak baca kan. So benda tu tak adalah perlu risau sangat. Tapi kita tunjukkan kat tuan-tuan puan macam mana nak buat description dengan cara yang mudah. Okey, dengan cara yang mudah. Okey, supaya boleh publish terus. Kalau tidak, sebab descriptionnya lambat nak publish. Okey, kemudian kita tunjukkan design hacking. Sebab ramai kita ni bila mula buat apps ni, kita semua bukan graphic designer. Saya dulu bukan graphic designer, tapi kita akan share dengan tuan-tuan puan-puan tools yang mudah, yang tak payah nak install kat dalam laptop kita. Semua online tool untuk membina aplikasi tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dan seterusnya kita ada affiliate program. Kita ada affiliate program yang mana kalau tuan-tuan, sebab kita sebenarnya affiliate program ni peserta-peserta kita juga yang minta. Sebab apa? Sebab ramai kawan-kawan dia, you boleh buat apps je. Kat mana you buat apps? So dengan dia share the affiliate link, so peserta-peserta kita boleh menjana juga pendapatan pasif. Okey, so kita punya AMB Toolkit kita sekarang ni tengah bagi special price. Okey,
Sebab I sinar nak keluar dah ni kan tuan-tuan dan puan. So kita bagi special price USD 47. Dan juga harap-harap kita tak adalah PKP tak, ni PM akan announce esok ni. So kita harapkan tak adalah PKP. Tapi kalau kena PKP tuan-tuan dan puan, bina apps tuan-tuan dan puan. Bina apps, jangan duduk ni, boleh bina app kat rumah. Alright, okay. So ringkasan yang kita ada, okay, kita bagi AMB Mobile App CMS Platform. Kedua, Academy. Ketiga, kita ada Telegram support, kita ada Facebook support, dan kita ada webinar bi-weekly. Ini yang penting. Ini yang penting. Okay, seterusnya, okay. Oh, ini adalah peserta-peserta kita yang masuk AMB Toolkit. Mereka menghadiri kita punya webinar support. Alhamdulillah kita mendapat komen-komen yang bagus, ya. So kita membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk membina apps. Sebab kadang-kadang kita dah memang nak bina apps, tapi bila dengar sendiri tu penerangan macam mana nak guna sistem kita, tu lebih jelas. Ada tu tak payah pun masuk webinar support. Saya pun tak pernah jumpa. Tahu-tahu tanya soalan je kat dalam Telegram. Bila ada masalah, tutup dah publish dah 3, 4, 5. InsyaAllah mudah tuan-tuan dan puan-puan. Okay, mudah saja. Dan kita ada webinar workshop, okay, program kita juga. Yang ini khusus 2 hari secara webinar menggunakan Zoom. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh bina apps untuk perniagaan ataupun passive income. Kita akan bina satu app secara bersama-sama. Topiknya kita sentiasa berubah-ubah, sentiasa berubah-ubah. Yang pasti hari pertama kita bina apps menggunakan platform CMS AMB. Hari kedua kita akan buat step-step untuk publish ke Google Play Store. Okey, so harga biasanya 1,500 dan kita ada harga promosi sekarangnya hanyalah 497, termasuk juga dengan 3 app development. Mana subscription pun dah masuk untuk 3 app. Alright, so tarikh dia kita ada banyak tarikh tuan-tuan dan puan. InsyaAllah setiap bulan kita buat, kalau tidak ada halangan. So tuan-tuan dan puan check dengan rakan-rakan yang share Facebook live ini, ataupun kemudian saya akan upload ke dalam YouTube. Check dengan mereka tarikh yang akan datang. Ataupun tuan-tuan dan puan boleh masuk ke dalam laman web appsmasterbetter.com. Okay, so ini adalah sebahagian daripada peserta-peserta kita yang telah join program kita. Dan bagi saya, kita anggap this is one whole AMD family. Okay, for me this is my family. Okay, after my own anak-anak lah. So ini my extended family. Dan anak-anak saya pun amat tahu mengenai ini, Okay, so these are people yang dah attend kelas-kelas kita. Alright, Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan boleh lihat ni di laman website kami, Dan saya suka ni, sebenarnya perkataan webinar workshop ni saya ambil dulu, saya kata online workshop. Saya ambil daripada perkataan Dr. Fong ni. Dia adalah seorang retiree dan beliau menceritakan bahawa ini bukan program online seperti mana yang dia selalu hadir, kerana ianya amat praktikal. Maknanya kita memang hands on dan kita akan pastikan tuan-tuan dan puan-puan faham sebelum kita move ke step. Saya takkan bagi peluang, maksud tak bagi peluang pergi ke topik yang seterusnya selagi semua orang yang hadir tak faham lagi step. Saya akan check dan saya akan bertanya dan sebagainya. Itu sebab Dr. Fong dia kata ini bukan je online program yang biasa, ini adalah webinar workshop. Okay, alright, boleh lihat nanti ke dalam laman web. So come tuan-tuan dan puan-puan, join our AMB family. Okay, bina apps banyak. Kita ni semua ni ada macam-macam idea ni nak bina apps tuan-tuan dan puan. AMB kita memudahkan tuan-tuan dan puan-puan untuk memulakannya dengan kos yang rendah. Semua kita ni memang ada idea, tapi tak boleh nak buat sebab kita tak ada pengetahuan coding, nak buat program mahal, lepas tu kita pun tak ada masa sebab lambat sangat lah, inilah itulah. Guna sistem kita. Kalau tuan-tuan dan puan seorang usahawan, kalau tuan-tuan dan puan ada staff, boleh ajak hantar staff tuan-tuan dan puan untuk sertai program kita. Kalau tuan-tuan dan puan memang homeowners, makna bekerja dari rumah, nak jana pendapatan pasif ataupun bekerja, boleh bina apps melalui AMB. Okey, so ada apa-apa soalan tak tuan-tuan dan puan? Okey, sebelum kita akhirkan program kita pada hari ini. Okey, kita tengok ada orang line tak berapa bagus kan. Okay, tapi tak apa, nanti saya akan uploadkan ke dalam
YouTube insyaAllah. So dengan itu tuan-tuan puan-puan, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan kerana telah bersama-sama saya di dalam Facebook Live ini. Alright, saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada salah dan silap dalam sharing kita pada hari ini. Dan saya ingin menjemput tuan-tuan puan-puan, marilah menyertai kami di AMB. Dan jangan lupa tanya pada rakan-rakan yang share Facebook Live ini ataupun YouTube ini. Okey, kalau YouTube jangan lupa like dan subscribe platform YouTube channel kita untuk video-video di masa hadapan. So dengan itu, sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan.